Pagi KPM. Penghantaran fasa pertama pasukan pengaman Angkatan Tentera Malaysia ATM yang melepas ke Lubnan siang tadi julung kalinya dilaksanakan tanpa kehadiran ahli keluarga bagi mematuhi SOP COVID-19. Bagaimanapun, ia nyata tidak melunturkan semangat anggota Malbat 8508 untuk menjayakan misi berkenaan. Ikuti laporan disediakan wartawan Juliana Syarin. Secara tradisinya, ahli keluarga menjadi penguat semangat seperti penghantaran Malbat 8507 tahun lalu. Namun kali ini berbeza apabila pengkalan udara TUDM Subang hanya dihadiri pegawai dan anggota bertugas. Biarpun begitu, kumpulan pertama terdiri daripada 53 pegawai dan 162 anggota tetap gagah melangkah ke tapak pebarisan untuk majlis pemakaian beret PBB dan penyerahan jalur gemilang. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Direct TV KPM untuk slot menengah atas. Hari ini kita akan mendalami tentang ilmu sejarah dan pastinya kita akan bawakan seorang guru yang cukup luas pengalamannya untuk menemani Irfan di studio pada hari ini. Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, itulah dia profil guru yang akan menemani Irfan hari ini. Kita persilakan Cikgu Ahmad Bayhaqi Muhammad Yunus dari SMK Merapoh Pahang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih kerana datang bersama Irfan hari ini untuk kongsikan kepada murid-murid tentang mata pelajaran sejarah. Dan pastinya kita juga ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat. Irfan perkenalkan dulu Cikgu Azana Mashuri dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu kerana turut serta bersama kami hari ini. Dan tentunya Cikgu, kita akan bawakan tentang satu topik yang menarik bagi saya dan kita juga akan ditemani oleh murid-murid Cikgu. Betul. Apa kata kita perkenalkan siapa mereka sebenarnya? Okey, baik Irfan, saya perkenalkan murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Itu yang pertama Liana, kemudian yang kedua Afina, yang ketiga Jasmine dan yang keempat Ain Hidayah. Wah, kita bersama dengan kita. Baik, kita bersama dengan empat kuntum bunga. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, cantik-cantik semua. Okey, Cikgu, tadi sebelum kita mulakan sesi pada hari ini, kita ada lihat satu paparan video mengenai berita. Satu berita yang berkaitan dengan isu semasa, isu dunia. Mungkin Cikgu berjelaskan apa kaitan video tadi dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, betul Irfan. Okey, pertama murid-murid, anda perhatikan tadi tayangan berita yang menggambarkan bagaimana kita menghantar pasukan pengaman untuk membantu agensi PBB bagi menangani konflik yang berlaku di Lubnan. Dan semestinya tidak sekadar di Lubnan tetapi banyak juga negara lain, semuanya bertitik tolak daripada tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu tentang dasar luar Malaysia. Itulah tajuk yang kita akan belajar pada hari ini, Fad. Dasar luar Malaysia. Tentunya bagi saya, apa yang saya tahu Cikgu, dasar luar Malaysia ni adalah satu perkara yang membuatkan kita boleh bergaul dengan negara luar melalui mungkin dari segi aspek politik, ekonomi dan juga sosial. Tapi penerangan saya mungkin kurang jelas. Cikgu akan mulakan pelajaran kita. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih Irfan. Saya mulakan tajuk pada hari ini seperti yang saya maklumkan. Tajuknya ialah dasar luar Malaysia. Kita akan lihat yang pertama dari sudut matlamat dan juga faktor penggubalan dasar luar Malaysia. Dasar luar Malaysia kita ini mempunyai matlamat dan juga sebab-sebab yang tersendiri. Mengapa kita perlu bersahabat atau berkawan dengan negara luar? Seperti kita lah Irfan, tak boleh duduk seorang-seorang atau dipanggil sebagai kera sumbang, maka kita perlu berkawan. Apakah matlamat untuk kita menggubal dasar luar Malaysia? Saya berikan 5. Yang pertama ialah dari sudut untuk kita mempertahankan kemerdekaan dan juga kedaulatan negara. Itu yang pertama. Yang kedua,
dari sudut untuk kita melindungi kepentingan nasional, dan yang ketiga untuk kita mempertahankan dan juga memajukan kepentingan Malaysia. Yang keempat, memupuk hubungan baik dengan negara luar, dan yang kelima untuk kita menghadapi perkembangan serta cabaran politik, ekonomi dan sosial. Hari ini dunia sentiasa berubah-ubah dan kita berdepan dengan pelbagai cabaran, Irfan. Maka sebab itu kita perlu meletakkan matlamat penting untuk kita mengubah dasar luar Malaysia. Kita nak berkawan dengan siapa, kita nak mengambil pendirian bagaimana, semuanya berpandukan pada matlamat. Yang kedua ialah faktor kita menggubal dasar luar Malaysia. Ada 4 faktor yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu yang pertama, bagaimana ikatan sejarah itu sendiri mendorong kita untuk menetapkan sebarang polisi dan dasar. Yang pertama ialah bagaimana kita mempunyai sejarah, ikatan sejarah dan juga budaya dengan negara-negara serantau dan antarabangsa, Ifan. Hari ini kalau kita tengok orang Indonesia, ada beza tak dengan orang Malaysia? Tak beza. Tak ada beza. Muka, warna kulit, bahasa, agama dan Cuma sebagainya. Bahasa sahaja berkurang. Bahasa sahaja. Tapi dari sudut slang dan juga lenggoknya masih lagi sama. Masih sama. Hatta juga di Filipina kita masih lagi ada persamaan. Nusantara. Sebab itulah, Ifan, kita ada hubungan dengan negara seperti apa, Ifan? Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand, Myanmar, China dan India. Yes, tepat sekali. Dan kita juga ada ikatan keagamaan sebab kita ialah negara yang majoriti penduduknya beragama Islam, dan dalam masa yang sama walaupun kita sebuah negara yang mempunyai kemajmukan yang tersendiri, tetapi disebabkan oleh elemen keagamaan itu, maka kita ada hubungan dengan negara Islam seperti Arab Saudi, Mesir, Yaman dan juga Turki melalui pelbagai organisasi seperti OIC dan sebagainya, Ifan. Baik, yang ketiga ialah selepas kita merdeka, kita lihat juga bagaimana sejarah kita dengan negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Maka sebab itu kita menyertai satu pertubuhan, namanya apa, Ifan? Commonwealth. Commonwealth, tepat sekali. Selalunya orang kenal Commonwealth ini dengan sukan saja, Ifan. Okey, baik. Kita lihat faktor yang kedua, iaitu dari sudut keperluan nasional. Ya, negara kita ada keperluan dan juga kepentingan yang perlu untuk kita fikirkan. Yang pertama ialah mengapa kita perlu bersahabat dengan negara luar untuk kita menjaga kedaulatan maupun dasar yang menguntungkan negara. Sebab kita perlu lihat juga bagaimana kita perlu bersahabat dengan negara luar, sama ada dia memberikan manfaat kepada kita dan bagaimana dia boleh membantu kita untuk mengelakkan sebarang krisis ataupun konflik dan sebagainya. Kemudian yang kedua ialah dari sudut kedudukan strategi. Bagaimana Malaysia ini terletak di laluan perdagangan antarabangsa, Ifan. Ya, Selat Melaka ini seperti Highway Plus. Ya, yang sangat sibuk. betul. Ya. Dan kita juga ada negara-negara yang mempunyai sempadan perairan dengan negara kita seperti Singapura, Indonesia dan sebagainya. Kemudian dari sudut kita nak menjaga kebajikan rakyat Malaysia di luar negara. Ifan pernah duduk di luar negara? Pernah, tapi bukan untuk tempoh masa yang lama lah. Tempoh masa yang lama. Yeah. Tapi ada rakyat Malaysia kita yang menetap di sana, bekerja untuk kerajaan maupun syarikat-syarikat, dan mereka masih lagi memerlukan bantuan dan juga perhatian daripada kerajaan. Maka sebab itu kita perlu juga menilai dari sudut aspek kebajikan rakyat. Kemudian dari sudut kepentingan ekonomi dan keamanan, ya, hari ini dunia sedang berperang. Ya, anda perhatikan di Ukraine dan juga Rusia, bagaimana Vladimir Putin menyerang Ukraine, cuba menjatuhkan rejim pimpinan Vladimir Zelensky dan sebagainya. Begitu juga dengan krisis-krisis yang berlaku di persekitaran kita, Ifan. Contoh di sempadan negara kita di bahagian utara, iaitu konflik antara puak pemisah polo dengan kerajaan Thailand. Kemudian di selatan Filipina kita ada krisis antara kerajaan Filipina dengan kerajaan ataupun puak pemberontak di bahagian Mindanao. Begitu juga dengan di Indonesia dan sebagainya. Maka semua ini perlu untuk ambil kira, baik keamanan dari sudut aspek antarabangsa maupun sejagat ataupun serantau, Ifan. Okey, yang ketiga kita lihat bagaimana kepimpinan pada hari ini. Kita lihat bagaimana seorang pemimpin itu perlu peka dengan perkembangan semasa. Ya, kita lihat bagaimana contoh bagaimana kita menggubal dasar luar dengan negara membangun. Ini satu menarik yang kita lihat, bagaimana pada 1990-an kita mengamalkan dasar yang agak terbuka berbanding sebelumnya, iaitu kita lebih pro kepada negara-negara maju. Sebab apa? Sebab kita baru merdeka, maka kita perlu bersahabat dengan negara seperti Britain dan sebagainya. Yang sudah maju. Ya, yang sudah maju, tetapi kerana kita melihat kepentingan ekonomi dan juga perubahan semasa, maka kita perlu mengubah
dasar kita. Baik, seterusnya dari sudut hubungan dengan negara membangun khususnya di Afrika dan juga di Pasifik Selatan itu, Ifan. Baik, yang terakhir ialah persekitaran luar. Seperti yang saya sebutkan tadi, pada hari ini kita mengalami berapa perubahan cabaran dari sudut ekonomi. Tahun 2023 ini, Ifan, diramalkan kita akan berdepan dengan kemelesetan ekonomi global. Maka sebab itu kita perlu mengambil kira bagaimana kita nak berasi atau meletakkan posisi negara dalam permainan antarabangsa ini, Ifan. Ya, begitu juga dari sudut sosial, banyak masalah pelarian. Contoh, apa masalah pelarian kita berdepan? Rohingya, ya, dan banyak lagi pelarian. Contohnya pelarian yang disebabkan oleh konflik perang. Kita menerima pelarian daripada Palestin, daripada Syria, daripada Bosnia, ya, dan semua itu kita perlu memainkan peranan. Dan jika kita lihat, tidak pelik, Ifan, sejak daripada sejarah lagi, kita lihat bagaimana era perang dingin. Kemudian kita lihat bagaimana dasar kita pro barat, kemudian kita lebih kepada dasar berkecuali, dan hari ini kita lebih terbuka, Ifan. Baik, itu semua tentang faktor dan juga matlamat. Jadi saya dah sediakan satu aktiviti. Kita nak tengok murid kita beraksi pula, Ifan. Baik, boleh, empat murid kita sekarang ini. Ya. Boleh, cikgu, tak ada masalah. Okey. Kita bawakan. Nama aktivitinya ialah Fun and Pick. Bukan Irfan MP ke, cikgu? Bukan. Dia kena tambah di depan. Okey, murid-murid di rumah boleh juga mencuba aktiviti ini bersama dengan guru-guru masing-masing. Jadi, di depan tu saya sediakan telur, Ifan. Ada banyak telur di sini, cikgu? Ada banyak krisis telur hari ini, kan? Ya, betul. Jadi, kalau kita boleh mulakan, Ifan. Okey. Saya serahkan kepada Ifan untuk membuat cabutan nombor. Baik. Siapakah yang akan bermain posisi yang saya dah tetapkan? Silakan, Ifan. Ifan akan pilih telur yang pertama di sini, ada 4 kesemuanya. Nombor yang pertama, Ifan pilih nombor 3. Nombor 3. Bermaksud Afina mengambil peranan sebagai penyusun kad, Liana memilih dan membacakan soalan, Ain menjawab soalan, dan Jasmine memberi respon terhadap soalan yang diberikan oleh Ain. Baik, tanpa membuang masa, Ifan, saya nak persilakan murid saya untuk memulakan aktiviti. Silakan. Mari kita beraksi, murid-murid. Sila. Tangan saya ni ada 4 color. Saya akan bagi dekat Liana untuk pilih. Saya pilih warna kuning. Okey, silakan Yana. Bacakan soalannya. Senaraikan faktor penggubalan dasar luar Malaysia. Senaraikan faktor penggubalan dasar luar Malaysia. Siapakah yang menjawab soalan tersebut, Ifan? Ain. Silakan, Ain. Ada 4 tak silap bagi Ifan. Senaraikan kesemuanya. Baiklah, cikgu. Jawapannya adalah, yang pertama adalah ikatan sejarah, yang kedua adalah keperluan nasional, dan yang ketiga kepimpinan. 3 jawapan diberikan oleh Ain. Ifan, kita nak dengar apakah respon daripada Jasmine. Silakan, Jasmine. Bagus jawapan daripada Dayah, tapi saya nak tambah satu lagi faktor dia, iaitu persekitaran luar. Okey, satu tambahan. Maksudnya lengkap 4 faktor yang dibincangkan tadi, Ifan. Alhamdulillah. Okey, kita masih lagi ada 3 nombor. Kalau kita sempat, kita boleh laksanakan semua, Ifan. Okey, silakan untuk nombor kedua, Ifan. Nombor yang kedua, Ifan akan pilih kat sini. Bersedia semua. Okey, nombor 2. Nombor 2. Okey, bermaksud Liana akan menyusun kad, Afina memilih kad, Jasmine menjawab soalan, dan juga Ain memberi respon. Baik, saya teruskan kepada murid untuk melaksanakan aktiviti. Okey, di tangan saya ada 3 kad. So, saya bagi kepada Afina untuk pilih. Saya pilih warna merah. Warna merah. Okey. Baik. Apakah soalan yang ada dalam kad yang berwarna merah? Bacakan, Afina. Nyatakan matlamat penggubalan dasar luar Malaysia. Matlamat. Dan nak kena jawab Jasmine, cikgu. Jasmine. Okey, silakan, Jasmine. Antara matlamatnya ialah dapat memupuk hubungan baik dengan negara luar dan melindungi kepentingan nasional. Okey, memupuk hubungan baik dengan negara luar dan juga melindungi kepentingan nasional. Jawapannya, baik, silakan. Siapa nak berikan respon, Ain? Baik, cikgu, saya betul cakap Jasmine tu ialah matlamat, tapi saya nak tambah satu lagi. Tambah satu lagi, sila.
iaitu dapat mempertahankan kemerdekaan negara. Mempertahankan kemerdekaan negara. Baik. Jadi tepat sekali. Maka kita pergi nombor yang ketiga, Ifan. Kita pergi, kali ni cikgu kita buat dua dulu, cikgu. Dua terus, okey. Dua dulu. Okey. Jadi, berdasarkan jawapan yang diberikan oleh murid-murid kita, berapa gajah cikgu nak bagi? Berapa telur nak dapat ni, cikgu? Okey, maksudnya setiap seorang kita bagi sebiji telur. Sebiji telur. Tak boleh bagi okey. sekampit, sekarang tak cukup dalam Betul lah, pasaran. cikgu. Ada kasus telur 1, 2, 3, 4. Baik, tahniah semua. Berikan tepuk Tambah tangan diri satu sendiri. lagi, Ifan. Sebab dua soalan dah. Oh, dah dua dijawab. soalan. Okey, maksudnya dua biji. Seorang 2 telur lah. Seorang 2 Masih telur. cukup, cikgu? Cukup. Masih cukup. Okey. 1, 2, 3, 4. Itulah dia aktiviti yang cukup menarik, iaitu Fan and Pick untuk segmen kali ini. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Okey. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan tentunya Cikgu Baihaki di sini tentang mata pelajaran sejarah. Untuk kali ini kita akan teruskan dengan pelibatan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB. Jadi cikgu, apa yang kita akan kongsikan sebenarnya? Baik, Irfan, seperti dalam tayangan di segmen yang pertama tadi, kita lihat bagaimana Malaysia mempunyai peranan dan juga bergiat aktif bersama dengan PBB. Ini kita akan bincangkan dari sudut penglibatan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Ada banyak cara Malaysia terlibat sebenarnya, Irfan. Jadi cara yang pertama kita lihat bagaimana Malaysia sendiri mendukung piagam PBB. Apa yang ditetapkan oleh PBB ialah ada dua. Yang pertama ialah negara dunia perlu untuk menegakkan hak asasi manusia. Betul. Maksudnya dari sudut hak asasi, kebebasan beragama dan sebagainya, maka semua itu perlu dipatuhi oleh negara dunia, maka Malaysia juga mendukung hasrat yang sama. Yang kedua ialah PBB menggalakkan atau menetapkan, kita menggariskan prinsip pencapaian taraf hidup dan hak asasi manusia untuk semua tanpa membezakan kaum, jantina, bahasa maupun agama. Ini juga disokong oleh Malaysia. Yang ketiga ialah daripada prinsip yang kita bincangkan tadi, sebab itulah konsep Malaysia, kita memilih untuk hormat menghormati kedaulatan wilayah negara lain. Sebab itu kita tidak akan masuk campur ataupun menceroboh sempadan negara-negara walaupun dia berjiran dengan kita, Ifat. Ya? Kita lihat bagaimana dalam isu kita berdepan dengan Indonesia dan juga Singapura. Dalam isu Singapura misalnya, bila kita berdepan dengan konflik tuntutan terhadap Pulau Batu Putih, kita memilih untuk mengangkat ICJ, ya, International Court Justice, iaitu Mahkamah Keadilan Dunia, untuk menyelesaikan. Sebab itu kita hormat kepada keputusan dan juga hak negara lain. Begitu juga dengan Indonesia menghormati hak kita apabila kita berjaya mendapatkan hak terhadap Pulau Ligitan dan juga Sepadan. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana kita tidak campur tangan dalam urusan hal-ehwal negara lain. Sama. Seperti yang saya sebut tadi dalam krisis Rohingya misalnya di Myanmar. Walaupun dia menyentuh soal etnik Rohingya yang beragama Islam, tetapi kita mengambil pendirian untuk tidak campur tangan dalam soal konflik negara tersebut. Begitu juga dari sudut penglibatan kita dalam agensi PBB, banyak sebenarnya, Irfan. Jadi kita lihat antaranya ialah dari sudut UNESCO ataupun juga dikenali sebagai United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization, iaitu Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB. Dan hasil daripada penglibatan kita ini, Gunung Mulu dan Taman Kinabalu, Bandar Melaka dan Georgetown, Lembah Lenggong, semua ini diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Kemudian kita juga terlibat bergerak aktif bekerjasama dengan Food and Agriculture Organization FAO, iaitu Pertubuhan Makanan Sedunia, dan begitu juga dengan WHO, khusus dalam aspek kesihatan. Betul. Dan ketara kita lihat ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Ya. Baik, seterusnya ialah kita juga memberikan kebenaran, maksudnya keterbukaan kita untuk membenarkan pejabat United Nations High Commissioner for Refugees, iaitu Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian, dibuka di Kuala Lumpur. Kemudian kita juga
terpilih sebagai anggota tidak tetap bagi Majlis Keselamatan PBB, ya, bagi tempoh tahun seperti yang ada dalam paparan skrin kita ini, Irfan. Baik, yang ketiga ialah yang ni kita lihat di dalam video bagaimana kita menghantar pasukan tentera untuk membantu PBB dalam misi pengaman. Contohnya, kita menghantar tentera ke Bosnia dan juga Herzegovina, kemudian Ethiopia, Namibia, Kemboja, Lubnan, Kongo, Timor Leste. Dan negara-negara ini kita bantu untuk menangani konflik ataupun peperangan yang sedang berlaku dengan cara membantu PBB, sama ada untuk meredakan keadaan ataupun untuk memastikan gencatan senjata antara dua pihak bertelagah itu dipatuhi. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat juga Malaysia juga menghantar misi pegawai pemerhati untuk memastikan keadaan tersebut berjaya dikawal ataupun dilaksanakan dengan baik, khususnya di negara seperti Sahara Barat, Liberia, kemudian Bosnia dan Herzegovina juga, Sierra Leone dan juga Kemboja. Jadi jika kita lihat negara lain pun ada juga, Irfan, contohnya Mozambik, Timor Leste, Iraq dan juga Ethiopia. Jadi jika kita lihat di sini, saya bawakan satu paparan bagaimana keterlibatan negara kita dari sudut penghantaran misi pengaman maupun misi pegawai pemerhati ke negara-negara yang saya warnakan ini. Baik. Maksudnya kita bergiat aktif dari sudut mendukung hasrat PBB, dari sudut membantu PBB, dari sudut pelaksanaan dan juga misi-misi yang dilaksanakan oleh PBB, Ifat. Jadi yang kelima, saya nak tunjukkan bagaimana Malaysia ini juga menyumbang dalam PBB bukan dari sudut kerajaan saja, tetapi ada juga individu perseorangan yang diberikan penyertaan, Irfan. Okey? Boleh tak kita nak kongsikan biodata tokoh-tokoh? Silakan, Cikgu. Menggunakan satu aktiviti saya namakan Hot Seat. Hari ini kita banyak bermain dengan aktiviti PAK21, Irfan. Okey? Seperti biasa, telur sudah ada di dalam Cikgu sarangnya. Okey? Jadi, silakan Irfan untuk memilih satu nombor. Seperti biasa, Irfan akan pilih satu biji telur yang akan menunjukkan nombor berapa yang akan dipilih. Jadi nombor yang pertama, okey, 4, Cikgu. 4. Okey, jadi maksudnya orang yang akan menjadi tokoh ialah Afina. Ya, tahniah Afina. Okey. Jadi tokoh sekarang ni. Jadi tokoh. Untuk tokoh yang pertama, silakan Afina. Tokoh siapa? Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Okey, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Okey, silakan peranan anda untuk menjadi seorang pelakon yang menggambarkan Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Silakan. Saya boleh beri soalannya? Okey. Baiklah Tan Sri, saya ingin bertanya, apakah sumbangan yang Tan Sri buat dalam agensi PBB? Baik, saya merupakan doktor perubatan dan aktivis kemanusiaan. Saya juga merupakan salah seorang daripada 16 orang ahli yang dilantik oleh Setiausaha Agong PBB sebagai penasihat kumpulan tabung tindakan kecemasan pusat. Saya juga terlibat dengan United Nations Population Fund atau boleh disingkatkan dengan UNFPA di New York. Saya juga menjawat jawatan Ketua Sekretariat Sidang Kemuncak Kemanusiaan Dunia di PBB yang menyelaraskan aktiviti kemanusiaan di seluruh dunia. Itu sahaja. Terima kasih, Tan Sri. Okey, baik. Belum habis belajar lagi dah dapat pangkat Tan Sri. Irfan, okey. Kita yang dah tua ni belum dapat satu pun belum lagi, Irfan. Okey, jadi jika kita lihat, inilah contoh maklumat bagaimana individu dan rakyat Malaysia secara perseorangan juga membantu PBB dan juga memberikan sumbangan yang cukup cemerlang. Dunia ini, Irfan, ya, kita masih lagi di peringkat Malaysia saja. Ya, Cikgu Usun insya-Allah. Doakan. Okey, baik. Kita ada masa lagi. Okay. Boleh? Kita pilih telur yang kedua. Telur yang kedua. Siapa pula yang akan menjadi tokoh yang kedua? Kita sila ambil satu nombor. Nombor 1. Nombor 1. Siapa yang akan jadi tokoh, Cikgu? Yang jadi tokoh ialah Ain Hidayah. Okey, silakan Ain. Siapa tokoh dia? Silakan Ain. Baiklah, saya Datuk Maimunah Muhammad Sharif. Jadi ada apa-apa soalan yang ingin diujukan? Okey. Tanya soalan kepada Datuk. Silakan. Datuk Maimunah. Datuk Maimunah Muhammad Sharif, boleh tak anda senaraikan sumbangan anda dalam pertubuhan PBB? Sumbangan Datuk Maimunah dalam PBB. Okey, silakan Datuk. Baiklah, saya adalah penjawat awam
pada tahun 2017 hingga 2020, saya mengetuai UN iaitu Habitat dan merupakan wanita pertama di Asia yang menjawat jawatan tersebut. Wow. UN ialah Habitat dianggap sebagai agensi paling aktif di dunia yang memberikan tumpuan kepada kehidupan bandar yang mampan ketika populasi dunia berkembang dengan pesatnya. Itu sahaja. Terima kasih Datuk Maimunah, wanita pertama di Asia yang mengetuai UN. Okey. Baik, kita masih lagi ada peluang, mungkin telur yang terakhir. Okey, telur yang terakhir untuk permainan hot seat ni. Okey, kita satu nombor. Nombor 2. Nombor 2 bermaksud Jasmine menjadi tokoh. Okey, silakan Jasmine. Jasmine, silakan. Saya sebagai Tan Sri Razali Ismail, ada apa-apa persoalan? Terus ditanya soalan, ya. Okey, Tan Sri Razali Ismail, bolehkah anda nyatakan sumbangan anda dalam PBB? Okey, saya merupakan tokoh diplomat. Pada 1990 hingga 1992, saya mengetuai delegasi Malaysia ke Mesyuarat United Nations Development Program UNDP, dan saya juga telah dilantik sebagai Naib Presiden Majlis Ekonomi dan Sosial PBB dan bertanggungjawab terhadap usaha pembangunan di negara anggota PBB. Saya juga merupakan wakil khas Setiausaha Agong PBB ke Myanmar. Itu saja. Okey. Itu Ifan. Okey. Jadi saya nak kongsikan sedikit pengalaman saya. Dulu saya paling minat sekali berita dunia. Berita dunia, betul. Dan ketika arwah Farid Esmail membacakan, waktu itu Setiausaha Agong PBB, saya masih ingat lagi namanya Kofi Annan. Kofi Annan ini menghantar Tan Sri Razali Ismail pergi ke Myanmar. Waktu itu masih lagi melekat memori itu, Ifan. Masih ingat cikgu, ya? Masih ingat lagi. Boleh cikgu kita pergi kepada tokoh yang terakhir ialah Dr. Jomo Kuem Sundaram, seorang ahli akademi dan juga terlibat dari sudut pembangunan keuangan dan juga ekonomi di peringkat antarabangsa, dan beliau juga menjawat jawatan penting seperti yang kita lihat bagaimana dari sudut pengurusan ekonomi. Beliau juga mempunyai kepakaran, dan ketika Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri kedua, beliau salah seorang yang dilantik sebagai ahli lembaga penasihat kerajaan khusus untuk pemulihan ekonomi negara. Itulah dia Dr. Jomo Kuame Sundaram. Hebatnya mereka. Okey Ifan, jadi kita nak uji sejauh mana kefahaman mereka daripada aktiviti yang kita jalankan tadi. Saya nak buat satu aktiviti pop quiz. Pop quiz? Boleh Ifan? Boleh cikgu. Okey, saya berikan kepada Ifan untuk membacakan soalan pop quiz yang pertama. Silakan Ifan. Soalan yang pertama, berikut merupakan antara contoh pelibatan Malaysia dalam tugasan bersama PBB. Apakah jenis tugasan tersebut? Siapa nak jawab? Silakan. Silakan. Saya cikgu. Okey. Jenis tugasan dia ialah misi pengawal pemerhati. Misi pegawai pemerhati. Okey. Anda pasti Jasmine? Tak nak tukar soalan? Ada kunci pasti. Jawapan itu? Pasti Jasmine. Pasti. Okey. Tepat sekali Ifan. Okey. Maka kita berikan satu biji telur kepada Jasmine, dan setiap murid mendapat satu biji telur untuk aktiviti yang pertama tadi. Yang hot seat tadi, maksudnya Jasmine dapat 2 telur lah. Dapat 2 telur. Dah banyak telur Jasmine. Dah penuh kita punya mangkuk. Telur barang yang mahal sekarang ya. Okey cikgu. Jadi kita ada soalan yang kedua. Yang terakhir Ifan. Okey, soalan yang kedua. Silakan Ifan. Kita boleh lihat ada satu gambar tokoh Malaysia yang terlibat aktif dalam PBB. Jadi, nyatakan nama tokoh ini. Okey, abang bagi dulu dia punya sabar. Abang akan baca dulu dia punya maklumat. Okey. Yang pertama, tokoh diplomat. Yang kedua, beliau merupakan Naib Presiden Majlis Ekonomi dan Sosial PBB, Economic and Social Council ACOSOC. Dan juga merupakan wakil khas Setiausaha Agong PBB ke Myanmar. Angkat tangan. Siapa nak jawab? Cikgu, macam mana ni cikgu? Cikgu pilih lah. Semua angkat tangan. Saya bagi Ifan lah pilih ya. Saya yang pilih. Mana lebih memikat hati. Okey. Kita pilih Yana Syahira. Yana Syahira. Okey, silakan Yana. Siapakah tokoh tersebut? Tan Sri Razali Ismail, cikgu. Tan Sri Razali Ismail. Betul ke? Yakin? Kunci? Ke Kofi Annan? Saya dah sebut Kofi Annan tadi. Betul lah tu. Yang mana satu?
Betul. Betul ya. Okey. Tepat sekali Irfan, ya, Tan Sri Razali Ismail. Baik. Beliau merupakan tokoh yang kita bincangkan di sini. Baik, secara mudahnya di segmen ini kita lihat bagaimana rakyat Malaysia secara individu membantu PBB. Betul. Bagaimana kita menghantar ketumbukan tentera kita untuk menjalankan misi pengaman dan juga pegawai pemerhati. Bagaimana kita mendukung hasrat PBB dari sudut matlamat yang ditetapkan oleh PBB dan juga kita melaksanakan beberapa aktiviti ataupun kita mendukung peranan dari sudut penglibatan dalam agensi PBB itu sendiri. Betul, Cikgu. Baik UNESCO, WHO, FAO dan sebagainya. Itulah tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Cikgu Baihaqi. Itulah dia sedikit penerangan berkaitan dengan bagaimana Malaysia ini telah melibatkan diri dalam agensi PBB bukan saja dalam bidang ketenteraan, malah kita juga menghantar tokoh-tokoh kita untuk membantu misi kemanusiaan dan sebagainya. Terima kasih Cikgu. Okay. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Direct TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Inilah dia slot menengah atas Direct TV KPM bagi mata pelajaran sejarah. Dan Cikgu, if ada satu soalan, saya nak tanya, apakah kepentingan untuk Malaysia ada hubungan yang erat dengan negara luar, Cikgu? Okey, sebenarnya Ifan, banyak kepentingan kita boleh bincangkan. Cuma saya nak cambahkan idea perbincangan pada hari ini dari sudut 3 dimensi pemikiran kita, iaitu dari sudut aspek politik, ekonomi dan sosial. Okey, saya jawab soalan Irfan itu dengan lebih terperinci. Itu bagaimana dasar luar Malaysia ini, kenapa ia sangat penting? Kerana dia mempunyai manfaat dan juga kelebihan yang boleh kita dapat. Khususnya dari sudut aspek politik, yang pertama ialah bagaimana kita boleh mengukuhkan hubungan diplomatik dengan negara luar, Irfan. Ya, baru-baru ini jika saya boleh sebut, bagaimana selepas pelantikan Perdana Menteri ke-10, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, beliau mendapat panggilan telefon daripada Joko Widodo daripada Indonesia, Justin Trudeau daripada Kanada, daripada Turki Recep Tayyip Erdogan, ya, dan pemimpin-pemimpin dunia memberikan ucapan tahniah. Maknanya di situ kita lihat bagaimana pentingnya kita mempunyai hubungan luar dan juga untuk kita mengukuhkan hubungan diplomatik. Apa-apa yang kita bincang kepada hari ini, baik sudut ekonomi maupun kepentingan negara, akan lebih mudah, Ifan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bagaimana kita boleh memperoleh pengiktirafan negara luar terhadap kedaulatan negara. Ya, bagaimana negara kita ini ada perairan, ada sempadan, ada wilayah. Siapa yang akan hormat pada kita, Ifan? Melainkan kita menghormati atau kita berkawan dengan orang lain. Ya, baik. Yang ketiga ialah kita memastikan suara dan tuntutan Malaysia didengari. Itu banyak permintaan sebenarnya, Irfan. Ya, jika kita menganalisis bagaimana di PBB itu sendiri Malaysia mencadangkan resolusi ataupun membentangkan idea dan sebagainya, banyak cadangan idea Malaysia diterima. Ya, kemudian untuk kita mengelakkan konflik dan pertelingkahan dengan negara luar. Seperti yang saya sebutkan tadi dalam isu Pulau Batu Putih, jika kita tidak menguruskan isu ini dengan baik, maka kita akan menempah bencana dari sudut keselamatan terhadap negara. Itu dari sudut aspek politik. Kita lihat dari sudut aspek ekonomi, bagaimana kita boleh memperluaskan pasaran ekonomi negara, Ifan. Hari ini kita bukan berdagang jual di Pekansari, ya. Kita nak jual barang kita di luar negara. Bagaimana kita nak memasarkan proton, bagaimana kita nak memasarkan minyak sawit kita eksport keluar. Kita eksport keluar. Maka kita perlu ada hubungan baik dengan negara, khususnya dalam isu minyak kelapa sawit. Kita kena ada hubungan baik dengan China, kita perlu ada hubungan baik dengan Eropah. Dan hari itu kita berdepan dengan kempen nak memboikot minyak kelapa sawit di Eropah, ya, dalam isu krisis minyak kelapa sawit dengan minyak jagung. Jadi semua itu perlukan polisi dan juga pendekatan mesra. Okey, kemudian kita juga nak menarik kedatangan pelabur asing ke dalam pasaran negara, ya. Jika saya meneliti ucapan ahli parlimen Titi Wangsa di parlimen baru ni, penuh dengan statistik bagaimana kita tertinggal jauh dengan negara-negara jiran seperti Vietnam, Thailand, Indonesia dan sebagainya. Dari sudut menarik pelaburan asing, maka kita perlu merancang polisi yang boleh menarik semula supaya mereka melabur di sini, kerajaan boleh mendapat hasil dari sudut kutipan cukai dan sebagainya. Begitu juga untuk kita membuka ruang untuk terlibat dalam blok ekonomi antarabangsa. Ya, kita nak memasuk pasaran luar. Contohnya di Eropah, dia ada kesatuan Eropah, EU.
ya, bagaimana kita nak berurusan dengan negara-negara tersebut, dan kita juga nak meneroka sektor pelaburan baharu dan juga perkongsian teknologi tinggi. Hari ini kita dah pergi berapa G dah, Irfan? 5G? 5G. Kita memikirkan 5G, tapi di China dia orang dah memikirkan 6G dah, Irfan. Ya? Maksudnya dari sudut kecanggihan, bagaimana mereka sudah membangunkan revolusi 4.0, ya, mencipta intelektual ataupun artificial intelligence kepada robot, kecerdasan buatan pelbagai dan sebagainya. Maka kita perlu untuk bersahabat dengan negara luar. Hari ini kita hanya ada seorang angkasawan saja yang kita berjaya hantar. Itu pun menumpang daripada negara lain, iaitu saya Muzaffar Sukur, kan. Jadi maknanya kita pun perlu ada kepakaran yang kita tidak ada, perlu bersahabat dengan negara-negara kuasa angkasa lepas dunia seperti Rusia, seperti Amerika Syarikat dan juga India itu sendiri, Fad. Okey, baik. Seterusnya dari sudut sosial, bagaimana kita boleh mengukuhkan perpaduan antara rakyat di negara serumpun seperti yang saya sebut tekan tadi. Kemudian yang kedua, menawarkan peluang pendidikan dan penerokan ilmu, khususnya Universiti Islam Antarabangsa. Bagaimana kita membuka ruang untuk pendidikan. Dan pelajar kita juga pergi ke luar negara, Irfan. Pergi belajar di Timur Tengah, Al-Azhar, Yarmouk, Jordan dan sebagainya. Maka kita perlukan hubungan yang baik dengan negara luar. Seterusnya, kita nak mempromosikan budaya, adat dan keunikan negara kepada negara luar. Hari ini budak-budak kita sangat gemarkan apa, Irfan? TikTok? TikTok satu budaya daripada sebuah negara. Fashion, music, bahasa. K-pop. Bagaimana Irfan? Tengok Betul. Bagaimana Korea memposisikan budaya dia melalui industri hiburan. Satu dunia tahu. Satu dunia tahu. Orang yang tak faham bahasa Korea pun nak belajar bahasa Korea. Ada murid yang boleh bercakap bahasa Korea hanya kerana selalu melihat K-drama. K-drama. Irfan boleh cakap Korea? Annyeonghaseyo. Sikit-sikit sajalah. Ya, muka dan image sudah ada dah. Alhamdulillah. Saya ni kepap sajalah. Dia macam Jawa sikit lah, cikgu. Macam Jawa sikit. Okey, baik. Yang keempat, kita nak memperoleh bantuan dan sokongan ketika berdepan konflik dan bencana. Yang terbaru, kita berdepan konflik bencana alam di Batang Kali. Dan tak mustahil kita juga akan berdepan dengan perubahan iklim dan sebagainya. Jika kita ditimpa musibah, siapa nak tolong kita kalau kita tidak ada kawan? Betul tak, Irfan? Kena ada kawan. Kena ada kawan. Hubungan baik dengan negara. Jadi untuk membuat kajian, saya dah berikan tugasan kepada murid saya. Ada tugasan dah, cikgu. Namanya aktiviti Team Statements, daripada satu keratan akhbar yang ditulis oleh bekas duta China ke Malaysia, namanya Huang Hekang ini. Okey, dia berikan banyak manfaat hubungan Malaysia dengan China sahaja. Okey, jadi boleh saya serahkan kepada murid. Anda bersedia atau belum? Atau anda perlu masa untuk menyelesaikan tugasan? Dah bersedia. Dah bersedia, Kita dah berikan tugasan awal. Okey, silakan kepada murid kumpulan pertama untuk membentangkan idea anda daripada keratan tersebut. Silakan. Ni adalah isi daripada tim pertama, iaitu saya dengan Diana. Antara kepentingan hubungan Malaysia dengan China ialah satu, rakan dagang terbesar Malaysia selama 7 tahun. Okey. Yang kedua, penduduk kedua-dua negara selalu kunjung mengunjungi. Okey, penduduk antara kedua negara saling kunjung mengunjungi. Maksudnya dari sudut sektor pelancongan. Okey, baik, kita pergi kepada kumpulan yang kedua. Kita nak lihat team statement daripada kumpulan kedua. Silakan. Okey, kumpulan kedua iaitu saya dan Afina. Baik, kami mencatat kepentingannya adalah untuk pelaburan China di Malaysia yang mencatatkan pertumbuhan yang pesat dan memudahkan kedua-dua negara dalam urusan perdagangan dan kerjasama pelaburan. Okey. Terima kasih. Baik, Ifat, kalau kita lihat dapatan mereka itu semuanya dikeluarkan secara tersurat daripada tulisan yang dikeluarkan oleh bekas duta besar China ke Malaysia itu. Jika murid-murid di luar ataupun di rumah boleh saksikan di paparan skrin, inilah contoh-contoh manfaat yang kita boleh dapat. Itu satu negara sahaja, China. Baik, yang kedua, kita lihat seperti yang dinyatakan oleh team statement kumpulan yang kedua. Baik, Ifat, jadi sekarang saya nak gabungkan pernyataan dua kumpulan ini menjadi satu pernyataan besar. Baik. Dan mungkin ada idea tambahan yang mereka nak kemukakan secara tersiratnya selepas mereka mengkaji keratan akhbar ini. Mungkin mereka dapat sesuatu yang nak dikongsikan. Boleh? Silakan. Silakan murid-murid. Okey, silakan.
Baiklah cikgu, tadi kami telah kemukakan 4 isi daripada keratan akhbar tersebut. Betul. Jadi kami ingin kemukakan gabungan dan memberi idea sendiri. Dan yang pertama, dapat menarik kedatangan pelabung asing. Yang kedua, menjamin kesejahteraan negara. Dan yang ketiga, menjaga ekonomi global. Okey, maknanya apa yang saya bincangkan tadi samalah seperti yang difikirkan oleh murid. Dirangkumkan kembali. Dirangkumkan kembali. Ini yang kita nak. Maksudnya murid dapat sesuatu, maka kita berikan penghargaan kepada mereka, Ifan. Berapa biji telur yang mereka dapat? Kita bagi sebiji seorang lagi lah, Ifan. Sebiji seorang lagi. Okey. Baik, nampaknya makin penuh cikgu telur di sini. Ya. Memandangkan mereka pun dah faham cikgu. Mungkin cikgu ada perkongsian berkenaan dengan ini. Okey. Baik, saya nak kongsikan juga. Jika kita lihat dari sudut perkembangan semasa, sebenarnya murid-murid boleh kaitkan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini dengan apa sahaja isu yang melanda negara kita. Contohnya, bagaimana kita menguruskan pandemik COVID ini. Ya, pandemik COVID ini dia bermula di Wuhan, China. Wuhan, China. Ya, kemudian ketika WHO mengumumkan itu dah menjadi satu wabak atau pandemik sedunia, Malaysia dia tidak bertindak sendirian atau ikut suka dia sahaja, Ifan. Ya, kita mengikut garis panduan atau ketetapan yang diumumkan oleh WHO. Bagaimana kita menguruskan vaksin misalnya, semuanya diuruskan dengan kerjasama daripada negara. Ya, Ifan dapat vaksin apa? Saya AstraZeneca. AstraZeneca. Daripada negara mana AstraZeneca? Tak silap saya sebelah English, cikgu. Maksudnya AstraZeneca bukan daripada Jepun ke? Jepun ke cikgu AstraZeneca? Saya rasa. Saya rasa Jepun. Tapi dari negara barat, tapi yang pasti kita tak buat vaksin sendiri. Bukan. Betul? Kita ambil daripada negara luar yang telah mengeluarkan vaksin tersebut. Ya, maksudnya di situlah kepentingannya kita ada hubungan dengan negara luar. Okey, saya nak tanya Ifan pula. Okey, saya nak tanya Ifan pula. Apakah isu lain yang Ifan nampak atau lihat kita perlu ada hubungan baik dengan negara luar? Isu apa, Ifan? Bagi saya adalah isu ekonomi, cikgu. Isu ekonomi. Isu ekonomi. Sebab bagi saya, apabila kita ingin meningkatkan keuntungan dalam negara kita, pastinya kita memerlukan pelabur untuk datang. Contohnya macam isu minyak sawit seperti yang cakapkan tadi, supaya ia dapat bersama-sama bukan sahaja di dalam negara kita, malah rakyat global juga dapat merasai kenikmatan bagaimana Malaysia mengeluarkan pasaran dunia. Contohnya seperti minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit. Sekarang saya nak buka soalan kepada murid. Okey, dah buka satu soalan. Mungkin ini soalan terakhir sebelum kita berhenti berehat. Terakhir. Ada tak pandangan atau isu-isu yang anda lihat selain daripada apa yang cikgu dan juga Abang Ifan sebutkan tadi, yang anda rasa itu juga satu contoh bagaimana pentingnya Malaysia mempunyai hubungan luar dengan negara luar? Sedikit perkongsian, silakan. Sedikit perkongsian. Ada tak? Isu apa? Okey, Yasmin. Okey, silakan. Isu pendidikan. Pendidikan. Contoh? Kita boleh ikut sistem pendidikan daripada luar. Contohnya Jepun. Macam tu. Okey, maksudnya betul, kita Ifan. mengambil model daripada negara luar untuk kita aplikasikan di negara kita, cikgu. Ya, betul. Baik, dan itulah Ifan, yang kalau kita lihat sebenarnya pendidikan kita melihat kepada contoh-contoh negara maju. Contohnya Finland, Denmark, Singapura dan sebagainya, dan banyak isu. Contohnya isu haji. Kita memerlukan kota daripada kerajaan Arab Saudi. Banyak lagi isu yang kita boleh lihat. Okey. Dan bagi saya, cikgu, Didik TV juga merupakan satu inisiatif yang dikeluarkan oleh kerajaan sendiri untuk memberikan pendidikan secara alamaya dan juga berterusan. Terima kasih, cikgu. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. KPM. Kembali bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM untuk mata pelajaran sejarah bersama saya Irfan dan Cikgu Baya Haki. Untuk segmen kali ini, Cikgu akan bawakan kepada kita soalan-soalan yang berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu dasar luar Malaysia. Jadi Cikgu, jom kita mula. Okey, baik Irfan. Baik, untuk tajuk yang terakhir ni, kita nak lihat bagaimana saya rumuskan sedikit.
apa yang kita kongsikan pada hari ini ialah dari sudut bagaimana Malaysia meletakkan matlamat dan juga faktor. Kita nak mengubah polisi dasar luar negara kita. Kemudian kita membincangkan bagaimana penglibatan, sumbangan dan peranan kita dalam agensi PBB seperti yang kita dah laksanakan melalui pelbagai aktiviti tadi. Maka di segmen yang ini, saya nak uji sama ada kefahaman murid sangat jitu ataupun masih lagi perlu kita buat penambahbaikan dalam sesi PDP berikutnya. Baik, yang pertama sekali ialah di paparan skrin ini saya ada satu soalan objektif yang saya ambil daripada modul inspirasi APIM Sejarah SPM tahun 2021. Walaupun dah 2021 masih lagi murid-murid boleh jadikan sebagai satu contoh ulang kaji. Baik, saya kira murid dah bersedia dan sekali lagi saya berikan mandat kepada Ifan untuk membacakan soalan yang pertama. Silakan Ifan. Baik, soalan yang pertama, apakah ciri persamaan tokoh-tokoh tersebut? Yang pertama, Tan Sri Razali Ismail. Yang kedua, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Yang ketiga, Dr. Jomo Kwame Sundaram. Jadi, apakah jawapannya? Apakah persamaan tiga orang tokoh tersebut? Siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Kita bagi sebiji telur. Semua lah angkat tangan, cikgu. Macam mana kita nak pilih? Okey, siapa yang pertama mengangkat tangan, Ifan? Saya rasa Jasmine tadi. Jasmine, okey. Ya, silakan. Jawapan dia A. Mendapat pengiktirafan PBB. Mendapat pengiktirafan PBB. Okey. Anda pasti, Jasmine? Pasti dan Pasti dan sahih, ya. Itu juga kita dah bincangkan tadi, maksudnya maklumat itu sudah ada dalam pemikiran murid. Okey. Tepat sekali, tahniah diucapkan kepada Jasmine. Okey, telur. Dah berikan Ivan. Satu biji telur. Penuh cikgu aku telur ni. Okey. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Ifan. Okey, silakan Ifan. Apakah faktor yang mempengaruhi pengubalan dasar luar negara kita? Yang pertama, sejarah. Kedua, parti politik. Ketiga, persamaan bangsa. Keempat, kepentingan ekonomi. Pilih dua jawapan. Ini contoh soalan aneka pilihan yang saya ambil juga daripada modul inspirasi APIM. Baik, silakan mana-mana murid. Okey, Ifan, sila. Baik, angkat tangan. Okey, kali ini Abang Ifan nampak Nur Ain Hidayah. Ain Hidayah. Ya, okey, silakan Ain. Okey, saya pilih jawapan B iaitu sejarah dan kepentingan ekonomi. Sejarah dan kepentingan ekonomi. Parti politik salah? Ain? Salah, ya. Parti politik ni ada banyak kepentingan, Ifan, ya. Kita tak ambil kira, ya. Begitu juga persamaan bangsa. Kita bukan semuanya sama dari sudut ras, warna kulit dan sebagainya. Betul. Maka jawapan yang tepat ialah sejarah dan kepentingan ekonomi. Okey, tepat. Tahniah kepada Ain, satu biji telur. Satu biji telur lagi. Okey. Baik, kita pergi kepada aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti ulas gilik ataupun rotating review yang saya jadikan dalam bentuk soalan kebat, Ifan. Okey, silakan Ifan untuk membacakan soalan. Soalannya, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kepentingan hubungan harmoni Malaysia dengan negara luar. 4 markah. 4 markah. Okey, kita minta seorang satu. Boleh lah, Ifan? Boleh, cikgu. Okey, baik. Silakan murid yang pertama nak berkongsi idea dan jawapan. Silakan. Apakah kepentingannya? Jasmine. Jasmine, boleh mulakan dulu. Kita dapat menjamin kesejahteraan dan keharmonian antara dua buah negara. Menjamin kesejahteraan dan keharmonian antara dua buah negara. Okey. Baik. Siapa nak beri ulasan mungkin atau nak berikan? Oh, okey, nampak Ain. Silakan. Tak puas hati ke tu, Ain? Sila. Betul apa yang Jasmine cakap tu. Cuma saya nak tambah dari segi politik. Ianya mewujudkan pemerintahan yang stabil dalam negara. Pemerintahan yang stabil, Fan. Okey, mungkin yang ketiga. Siapa antara Afina ataupun Yana? Okey, Afina dahulu, silakan. Saya nak tambah daripada segi ekonomi, iaitu ia dapat meluaskan pasaran ekonomi negara. Meluaskan pasaran ekonomi negara. Okey, kita dapat satu idea dari sudut ekonomi. Okey, mungkin yang terakhir, silakan. Cikgu, saya nak tambah dari segi sosial. Iaitu
kita dapat memperoleh bantuan semasa berdepan dengan konflik atau bencana. Okey, memperoleh bantuan semasa kita berdepan dengan konflik dan bencana. Maksudnya jawapan keempat-empat murid itu memberikan jawapan dari sudut 3 dimensi yang berbeza. Betul. Politik ada, ekonomi ada, sosial pun ada. Ini yang kita nak tengok dari sudut variasi idea, kepelbagaian idea untuk melambangkan kematangan mereka berfikir, Ifan. Dan murid-murid di rumah boleh rujuk di sini. Ya, ini ialah satu contoh cadangan jawapan. Selain daripada apa yang murid bentangkan tadi, boleh juga cikgu berikan jawapan sebegini. Contoh, dari sudut politik kita akan memperoleh pengiktirafan negara luar. Kemudian satu huraian iaitu kepentingan negara akan dihormati. Yang kedua, dari sudut kedaulatan negara kekal terpelihara dan dihormati. Kemudian contohnya ialah tenaga pakar seperti Tan Sri Razali Ismail diberikan peranan dalam PBB, dan satu inference ataupun kesimpulan umum. Saya berikan hubungan luar yang harmoni mengukuhkan kedaulatan politik negara. Maka di situ, Ifan, kita nampak bagaimana variasi jawapan terpulang kepada kemampuan murid. Ya, pastinya lihatlah kepada markah yang kita bincangkan. Betul, dan paling penting, murid kita dapat atau tidak menakul atau menangkap apa yang kita bincangkan pada hari ini, Fan. Betul, cikgu. Dapat, ya? Dapat. Bagi saya, murid-murid cikgu hari ini semuanya cemerlang. Jadi, berapakah kita nak bagi telur kepada mereka untuk soalan yang terakhir tadi, cikgu? Ya, so maksudnya yang dapat telur hari ini ialah Yana, Ain, Jasmine dan juga Afina. Oh, semua dapat, cikgu. Cikgu, memandangkan dah penuh kat sini, Ifan letak kat bawah je lah, cikgu, kalau jatuh. Okey, nampaknya keempat-empat murid kita semuanya cukup hebat belaka. Jadi, untuk saat ini, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan tentang topik yang kita bincangkan. Baik, sebelum saya membuat satu rumusan secara umum, saya persilakan mana-mana murid untuk membuat rumusan. Apa yang anda dapat daripada hasil pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Siapa nak memberikan pandangan, idea? Okey, Afina. Di peringkat terakhir dia melakukan pecutan atau comeback. Silakan, Afina. Baik. Seorang sahaja murid, silakan, Afina. Dari yang kita tengok dan dengar tadi, kita mempelajari banyak tentang penggubalan dasar luar. Dan kita boleh ambil ia sebagai iktibar untuk diri kita. Iktibar. Jadi, keempat-empat murid ini dan juga murid-murid di rumah mungkin akan menjadi pemimpin negara pada masa akan datang. Jadi, jika anda menjadi pemimpin negara, anda tidak hanya memikirkan soal dalaman sahaja, tetapi bagaimana Malaysia perlu beraksi di peringkat antarabangsa dan juga global. Itu sangat penting. Jadi, secara keseluruhannya, saya berikan kalau markahnya 195 markah kepada murid yang terlibat pada hari ini. Kerana mereka memberikan reaksi dan juga kesungguhan yang luar biasa pada saya, Ifan. Baik. Dan sekiranya murid masih lagi nak mendapatkan maklumat di mana, cikgu? Tambahan di mana, Ifan? Boleh mendapatkan di Pelantar Delima? Pelantar Delima KPM. Baik, terima kasih Cikgu Bayahaki kerana bersama Ifana hari ini berkongsi kepada kita tentang dasar luar Malaysia. Dan bagi saya, dasar luar negara ini sangat penting untuk mempertabatkan Malaysia di mata dunia. InsyaAllah, ada jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih, Cikgu. Okey.